Yang berbahagia ketua kampung, ketua masyarakat, juga kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana dengan taufik hidayah Allah hari ini satu kejayaan di dalam kampung jujur kita, kerana pusingnya keluarga sunnah berpusing beredar pula mari masuk di dalam kampung kita pula, boleh dikatakan bulan yang kedua. Alhamdulillah, dan hari ini kita mendalami lagi di dalam tajuk keluarga sunnah widale lagi insya-Allah taala. Sebelum daripada Baba nak cakap di dalam tajuk ni, dahulu kita bui Ustaz Nurul Islam, dia kecek dengan kaum ibu dengan cara umum insya-Allah taala sebentar lagi. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu dah mari hari ni dengan bersemangat. Pukul 1:30 ni ada dah mari awal. Semoga Allah Taala catat satu catatan amal kita di dalam syurga, dia boleh masuk awal sebagaimana kita mari juga. Alhamdulillah. Dan hari ni pula tengah-tengah jalan baba duk lalu tak ni, ada juga dari kaum ibu hak muda-muda pun mari belajar juga. Sebab di dalam tajuk keluarga sunnah ni hak kita pergi sebulan kampung ke kampung ni, orang hak masuk kerusuh ni tak kurang daripada 200-300 ke atas. Dan kampung jujur kita ni pun lebih kurang tu juga. Alhamdulillah. Lepas tu air sunnah ni hak kita jual ni habis 3,000 botol. Alhamdulillah. Jadi dengan kegiatan pesening ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bui masyarakat kita, khususnya di tempat menara kita ni, dah boleh Allah bui baik masyarakat. Khususnya kampung-kampung hak kita pergi. Di antara lepas pada ni baru ni di Belukar Anak Nera, alhamdulillah. Lepas tu Belukar ni pula, ya dua Belukar. Belukar Anak Nera, lepas tu Belukar Riko. Dan lepas tu pergi pula kepada Nara kampung kampung apa? Kampung Pie. Benar Pie. Lepas tu mari pula Kubu. Dan lepas tu alih mari ke jujur kita. Alhamdulillah. Hari ni insya-Allah kaum ibu dia boleh mendalami lagi di dalam ajaran cara mendidikkan anak mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga orang-orang kampung jujur kita semua boleh didik anak dengan cara betul. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik hidayah pada kita semua, kata ramai-ramai amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jemput Ustaz Nur untuk bercakap di dalam tajuk ni setengah jam dulu. Dia setengah jam, lepas tu Baba boleh setengah jam. Dan sejam setengah kita akan bimbing insyaAllah ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, ma syaa Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru, Babo dan terima kasih kepada Tu Ime dan puan-puan yang ada pada petang ini. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita kepada Allah taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di akhirat nanti insya-Allah. Jadi alhamdulillah, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita mari bersama-sama mari dengar kuliah kita berkenaan dengan keluarga sunnah. Orang panggil kali yang kedua dah barang. Alhamdulillah kita boleh jumpa lagi dan kita akan buat lagi. Nah, supaya kita Allah Taala akan tukar kita hak tak baik jadi baik. Nah, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta bagi keluarga sunnah kita berjalan sampai bila-bila insya-Allah. Jadi alhamdulillah, mula-mula sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita ni kena takut kepada Allah. Kita kena takut kepada alam barzah. Kita kena takut kepada selepas pada kita mati. Jadi puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petang ini kita nak berbincang, kita nak kecek supaya nak macam mana nak keluarga kita ni dapat sakinah. Nak macam mana hidup kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Tidak ada cara lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Ambillah agama ada dalam kehidupan kamu, mudah-mudahan kamu selamat dunia dan selamat di akhirat insya-Allah. Maka Allah Taala kata, "Mu kena takut kepada aku, yakni Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut." Sebab di akhirat tempat azab, tempat balah. Dunia kita baik di akhirat. Kalaulah dunia kita tak baik, maka di akhirat sansara lah kita. Walaiyazubillah. Kita tak say keluarga kita sansara di akhirat. Tak ada makan sikit dunia tak apa. Tak itu macam. Tak ada makan sikit, susah sikit tak apa dunia. Sebab dunia ni Allah Taala imtihan. Tasawuf, boleh. Tepat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan kata Allah Taala atas mari nak duduk sedap, dak. Mari nak bina rumah besar, dak. Mari nak cari makan kerja rumah tangga besar, tidak. Allah Ta'ala atas Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita disempurnakan agama Allah Ta'ala. Nak macam mana agama hidup dalam keluarga kita? Nak macam mana agama ada dalam anak kita? Nak macam mana agama ada dalam kita sendiri? Kita mai ramai-ramai pada hari ini, nak macam mana agama hidup wujud dalam kehidupan kita. Bukan kata agama ada dalam kitab-kitab, tidak. Nah, sebab masa Nabi ni sahih Bukhari, Muslim, Bukhari ni tak ada lagi bapa. Tak ada lagi masa tu. Maka Nabi ambil agama bagi kepada sahabat-sahabat dia. Sahabat sejahat-jahat sahabat. Sehingga boleh jadi semulia-mulia dia. Allahu akbar. Radhiyallahu anhum sahabat. Nah, kalaulah kita tengok cita-cita sahabat supaya kita boleh nikah hidup kita. Kita tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar salah satu sahabat yang paling bekai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bagi tahu bekai tak bekai Sayyidina Umar apabila orang Yahudi tiup, anak orang Yahudi tiup, menangis. Heran, menangis tiup. Maka dia kosek, dia kata, "Mu yang tiup tu Sayyidina Umar mari." Maka budak dengan nama Sayyidina Umar pakai senyap lalu dah bab. Hebatnya Sayyidina Umar. Nak kata bekai Sayyidina Umar sehingga anak orang Yahudi ni kena usik dengan nama Sayyidina Umar. Allahu akbar. Dan kita pergi lagi cuba kita tengok kisah Sayyidina Umar sebelum datang Islam.
Sebelum nak memelukkan agama Allah Ta'ala, Sayyidina Umar sendiri, khalifah yang kedua, dia sendiri penuh bunuh anak dia hidup-hidup. Allah Akbar. Punca apa tu? Punca kita tidak ada agama. Ya orang dah, mama-mama dah. Kalaulah kita tak ada agama, kita boleh buat belaka. Sebab itulah kita mari pada petai mulia ini, satu petai yang mulia, boleh kita muzakarah tentang agama. Sebab selepas pada mati berkesuk situ dah. Lepas pada mati Allah Ta'ala soal tentang agama pula. Allah Akbar. Sekira agama kita molek, agama kita comel, maka comel kita di akhirat sekali. Sebab tu Tuhan kata kerana boleh rang pertama kita raya dah, cuma kita nak ulai sikit dan kita ambil hak baru pula pada insya-Allah supaya kita nak lekat lagi majlis kita, supaya ingat kepada Allah, kita mau yakin lagi, kita paling takut kepada Allah, takut kepada azab, yakni takut kepada azab. Tuhan kata takutlah kepada aku, takut kepada azab. Allah Ta'ala kata kerana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati lagi, Allah Ta'ala kata. Jangan kita wani mati, jangan kita sekali-kali mati kecuali sempurna agama kita dulu. Allah Akbar. Ini Tuhan ajar. Tuhan goyak kita nak balik kepada Allah Ta'ala ni. Pasal akhirat ni, dah, akhirat ada permulaan, tidak ada penghabisan. Itu akhirat boleh. Mula-mula ada Tuhan buat. Tapi apabila mati kita, tak mati dah. Senil kita, senil lama. Susah kita selama-lama. Wal'iyahzubillah. Hari inilah kita nak mari bincang, nak betul agama, ada dalam keluarga kita. Nak buat macam mana anak kita ada agama? Nak buat macam mana tok suami kita ada agama? Nak buat macam mana kita sendiri ni nak ada agama dalam hidup? Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi tunjuk ajar dah di antara kita dengan keluarga. Nabi tunjuk ajar dah 1443 pada 42 tahun dah kita jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar 1000 tahun lebih dah supaya kita ambil agama ada wujud dalam kehidupan kita. Nabi kata dengan agama kita dapat selamat. Nabi gaya semenjak Nabi Adam lagi, Allah Ta'ala atas Nabi Adam tak ada kecek hal lain. Bukan nak mari bina istana dak, bukan nak mari bina harta dak, tetapi Allah Ta'ala atas awliya supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu nak dekat syarat kita ni, orang tanya macam mana anak nak jujur. Utama sekali ulama bagi tahu kita sebagai tok suami dan kita sebagai mama ni, kita kena juruh anak kelih dulu. Itu pertama sekali. Boleh insya-Allah dah. Nah, makcik boleh juruh insya-Allah dah. Mama dia tu. Kita kena bawa idola kepada anak kita dulu. Gapo? Kita kena buat babian. Kita kena buat contoh. Kita ambil Quran, mari baca, ajak anak mari baca. Kita semaya, kita ajak anak semaya. Tanya anak luar kedai hari ni tak ada pergi mana. Hari ni Aisna boleh puasa sunat. Banyak anak bersama dengan kita. Tak itu bang? Banyak anak bersama dengan kita. Marilah kita sama-sama puasa. Kari mama nak buat nasi paling sedap. Sebab ini kita buat. Tak itu mama. Baru seronok kita dalam keluarga kita. Baru dapat seronok. Sebab tu Nabi yang tunjuk ajar tak ada cara lain menawi seronok. Macam mana Nabi kata, baiti jannati. Rumahku adalah syurga. Rumahku syurga. Macam mana kita nak bina rumah di syurga seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam raya. Sebab tu kita kena pakat-pakat bina belakang insya-Allah kita nak bina sore tak urut. Mama jenis wahib baca. Tok suami tak baca. Anak-anak pun tak baca atau urut. Panawakan kita kena pakat-pakat. Ada masa, celah-celah masa itulah kita panggil tok suami kita. Dan suami sendirilah sebagai dia wana kau ni, dialah kena buat perhimpunan. Dia kena panggil anak-anak dia mari bicara lama-lama sekali. Bukan lepas anak gitu dak. Ni cara bentuk keluarga sunnah. Sebab hari ni masyarakat macam-macam, mama kita pun tak tahu. Macam-macam berlaku dengan anak-anak kita. Tak itu bang. Orang muda lah ni kita tak boleh nak sekat.
Kadang-kadang tak tahu anak kita tidur rumah, tak khabar. Ibu bapa tak khabar, anak tak ada rumah 2, 3, 4 hari dah. Semaya beg tak tahu. Bak tak wani nak kata apa. Kelipah sekolah khamak dia tanya anak. Nak kata tak wani. Dah itu. Ini akhir zaman. Sebab tu kita kena ingat kita sebagai ibu bapa. Kerana apa? Kerana kita di akhirat sikit lagi, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhirat ni tempat dakwah mama dia. Dunia ni tak apa, tapi di akhirat ni tempat dakwah. Nah, isteri akan dakwah kepada tok suami dia. Ya Allah, tok suami aku pandai kerja ya. Pagi kerja kelik dah. Pagi kerja setengah kelik malam. Sama pula. Ya Allah, dia pandai kerja, dia pandai cari makan, tapi dia tak biasa kecek beragama kepada aku. Ya Allah. Allah Akbar. Ulama bagi tahu kata, tok suami kita jatuh kaki kanan nak masuk syurga dah. Tiba-tiba isteri dia kata, ya Allah, mu panggil tok suami aku dulu ya Allah. Ini di akhirat. Sebab tu di akhirat kita kena berpesan-pesan. Dalam Quran kata, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kena berpesan-pesan dengan benar yang hak dan sabar benar-benar tu. Allah Akbar. Benar sabar. Macam mana amal ayat tadi? Baca ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Tuhan kata mu kena, wahai orang yang beriman, kamu minta tolonglah dengan aku. Syarat kamu kena sabar dan semaya. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Tak itu apa? Ni sebab kita kena sabar, berdoa kepada Allah dan sabar. Anak kita tak semaya, kita doa dan sabar. Akhir sekali Tuhan katakan, innallaha ma'as sabirin. Dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Allah Akbar. Sebab dunia ni ujian daripada Allah. Kena sabar mama dia. Kita tengok anak kita tak ada agama, kita kena sabar. Sabar lagi mana? Sabar serta kena ajar dia. Awal tak boleh dah, awal tak semaya. Awal lah ni umur 18 dah, 3 tahun dah masuk akhir balik. Awal nak tunggu gapo lagi? Di hari ni orang werun, orang muda-muda 4, 5, 16, 7, 18, dia tak semaya, tak wasa gapo. Allah Akbar. Tak ada wasa kata, aku tinggal semaya ni berat di akhirat. Sedangkan Nabi kata Nabi kata, siapa yang tinggal semaya satu waktu, tinggal semaya satu waktu, dia akan berdiam dalam neraka 80 tahun di akhirat. Allah Akbar. 80 mama dia. Bekal 8 hari. 8 hari pun tak cetong dah kita. Kita duduk tengah panas pada sejak pada cukup dah. Duduk tengah panas sejak. Ni dalam api. Api akhirat bukan api dunia dia kata. Sebab tu kita pakat usaha belakang insya-Allah Ni benar ni lah kita nak kecek ni. Semua ada anak belakang. Amor sendiri ada anak, bapa sendiri pada anak pada. Bapa pada anak amal. Amor pun amal juga. Tak apa. Sebab inilah amanah daripada Allah. Kalaulah ini amanah yang baik, maka baik kita di akhirat sekali. Allah Akbar. Kaya kita nak buat gapo, anak kita tak pakai. Anak kita 7-8 orang, seorang tak pakai nak buat gapo, bitih banyak. Bitih banyak, harta banyak. Tapi anak dekat-dekat mak nak mati, Yasin tak pandai nak baca. Allah Akbar. Sebab mama dia kena belajar Yasin insya-Allah Yasin ni orang panggil hati Quran. Kuocai kong Al-Quran. Maka Yasin ni setiap lapisan kena ingat insya-Allah Anak kita tu ingat dah. Sebab tu anak kita ramai-ramai makcik-makcik dia, mama-mama dia, kita atas ke agama seorang. Kita yang dipanggil lekeh ke agama. Sebab agama bukan dunia saja, bahkan agama di akhirat yang akan tolong kepada tok suami dia, ibu bapa dia. Allah Akbar. Dalam satu hadis, siapa-siapa yang ingat Quran, anak siapa ingat Quran, boleh baca Quran 30 juzuk. Dalam hadis kata, dalam keluarga dia hak wajib masuk neraka.
Wajib masuk neraka 10 orang, hak wajib dah. Orang yang hafid Quran, anak siapa-siapa yang dapat hafid Quran, dia boleh tebus orang masuk dalam neraka, boleh masuk syurga Allah Taala 10 orang. Ini kelebihan dia. Pak kita nak bayar, nak ambil mana bayar benda ni? Tak ada cara. Sebab betul anak kita agama. InsyaAllah lah. Ngaji ke lain tak apa. Ngajilah nak ngaji ke apa tak apa. Tapi jangan tinggal agama Allah. Hal ni Tuhan yang marah. Nah, satu. Panjang sikit kecil ni. Nah, tu baru satu. Pandai pula berkenaan dengan keluarga kita sunnah ni. Macam mana kita nak betul, kita nak taat kepada tok suami kita. Kita sebagai isteri kita ni. Hak Nabi kata ni sejuk tengok ni. Hak Nabi kata baiti jannati ni. Nah, amah dengar daripada satu ulama dia kata dalam syurga. Dalam syurga apa? Bidadari ni Allah comel tak ada orang nak rayak dah. Bidadari ni comel. Neh. Kadang-kadang mama dia tak suka mana dengan bidadari. Dah, kita dengar. Sebab apa? Sebab ulama bagi tahu bidadari satu hadiah yang Allah Taala nak beri kepada orang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka nak rakyat kata dalam syurga sikit lagi ada bidadari ni. Ya comel lebih pada manusia kita biasa ni. Hak comel dalam dunia 70 kali comel bidadari. Lepas tu Nabi royak pula dalam bidadari ada satu bidadari yang nama Ainul Mardiyah. Siapa-siapa lah duduk nganu weh. Ada ramai-ramai kita duduk nganu. Comel Ainul Mardiyah ni. Nama comel dah. Sedap dengar dah. Nah. Nabi kata dalam ramai-ramai bidadari ada satu ada bidadari hak paling comel lagi. Allah Akbar. Lagu mana tak tahulah. Nak royak tak boleh. Sebab dalam hadis kata bidadari ni kalaulah ya kehek aliyo mama dia. Ya kehek aliyo dah. Bekal aliyo kita, aliyo bidadari. Kadang aliyo kita lari tak laki. Dah. Ni aliyo bidadari. Ulama bagi tahu kalaulah aliyo bidadari dia kehek dalam air laut hak masing ni. Hak masing bapa? Air laut banyak air laut. Bidadari sore kehek aliyo dalam air laut akan jadi manis. Allah Akbar. Masing-masing laut akan jadi manis. Nak kata hebatnya yang Allah Taala ciptakan bidadari. Ada lagi cerita dia. Nabi kata dalam ramai-ramai bidadari yang paling comel yang nama Ainul Mardiyah. Bermata yang direda oleh Allah Taala. Tak itu apa? Neh, siapa-siapa dekat nganu boleh neh. Tok comel. Maka Nabi kata kepada sahabat, mungkin carilah Ainul Mardiyah. Ni sahabat mimpi. Sebab Nabi kata dalam ramai-ramai bidadari ada bidadari yang bernama Ainul Mardiyah yang paling comel sekali. Hak nak royak bekal Ainul Mardiyah. Dalam ramai-ramai bidadari comel dah 70 kali ganda dah. Dalam dunia kita orang paling comel. Kita ambil nangam cakwan. Hak comel sekali. Nak mari belagu dengan bidadari, tak comel lagi nangam tu. Allahu Akbar. Tapi Ainul Mardiyah paling comel lah. Hak paling comel dalam bidadari hak nama Ainul Mardiyah. Maka nak royak di Ainul Mardiyah, nak royak kata siapa yang jadi isteri yang solihah daiyah, dia lebih comel pada Ainul Mardiyah 70 kali comel lagi. Allahu Akbar. Nah kita sikit lagi ni. Kita nak masuk syurga pakai lagu ni mama dia. Kita masuk syurga, ulama bagi tahu umur orang ahli syurga 33 tahun dalam ahli syurga. Comel tak ada orang nak royak. Sebab tadi orang isteri yang solihah, ia akan hebat, ia akan mulia. Siapa? Solihah, daiyah, mukminah. Puak-puak ni ia akan lebih hebat daripada bidadari 70 kali ganda. Allah Akbar. Hak tu dah. Hak orang tina atas dunia ni nak. Nak lagu mana nak supaya kita pergi makan pulut tu lah mama dia. Dah. Oh, kada makan pulut. Subhanallah. Tak ada orang uduh. Comel berlaku hari tu. Sebenarnya dalam agama, hak comel, hak hebat, Allah Taala suruh duduk dengan tok suami kita. Nak ninggal kada duduk dengan tok suami kita lah. Masa purik tak wani hari tu sehari. Ni tak boleh. Macam mana kita nak jadi keluarga sunnah? Macam mana kita nak jadi isteri yang soleh? Kita kena jaga agama. Khidmat kita kepada tok suami kita. Ini di antara isteri dengan tok suami.
Yang ketiga, amak nak cerita sikit di antara tok suami dia dengan mak ibu bapa tok suami dia. Makna tu mak pak dia lah. Anak kata kita sebagai isteri, tok suami kita lebih tinggi lebih pada ibu bapa kita lagi, kita retina ni. Tapi kita lelaki, apabila lelaki, mak pak dia ni lebih tinggi lebih pada isteri lagi. Kita kena nak taat, kena we tahu ketaatan kita terhadap tok lelaki. Besar tak besar, Nabi kata sekiranya manusia boleh sujud pada besar dalam kitab Muhimmah kata, kalaulah manusia boleh sujud, aku suruh puak-puak tina ni, kawan-kawan wanita ni akan sujud kepada tok suami dia. Allah Akbar. Nak oyak gapo weh? Nak goyak kata tok suami mu ni, mu kena gapo? Kena khidmat sungguh-sungguh kepada dia. Ni padan dengan tok suami kita kerja pagi kelekter. Kerja pagi kelekter, nampak anak bawa makanan, nampak isteri bawa makanan, air sejuk, lepas tu bawa perkataan yang elok, maka tok suami dia hak kerja penat tadi, habis penat dengan tak khabar-khabar. Ini hak Islam nak ni. Ni tok suami kerja kelik letih-letih. Darah tinggi pula. Kelik mari tengok muka isteri kita amur. Boleh? Muka tak tahu mana pada. Mai kelik hak darah 120 jadi 180. Ni kita lah ni. Sebab tu kita kena jaga perasaan. Dalam kitab Muhimmah, mama dia, kalau kita biasa ngaji dalam kitab Muhimmah, dia betul ke kitab Muhimmah? Untuk puak-puak tina dia cakap selalu dah. Ada satu amanah mereka dalam kitab Muhimmah, dia kata sekiranya kita masih keruk muka kepada tok suami kita, Allahu Akbar. Makcik-makcik dia nampak dia suka ke mana, nampak dia suka. Orang hak keruk muka dengan tok suami dia, malam ni kena kelik minta maaf belakang. InsyaAllah dah. Tak bunyi ni insyaAllah ni, tak bunyi mana ni. Bunyi dia tekau. Malam ni kena kelik minta maaf tok lelaki. Buat apa? Sebab amma baca dalam kitab Muhimmah, siapa kaum wanita yang keruk muka kepada tok suami dia, keruk muka, masam muka. Tapi orang pasal jenis muka masa tu nak buat warna. Dah, hak pasal masa asal tu tak apa. Tapi hak molek-molek ni yang mana ni? Kadang dia duduk dengan tok suami dia, hak biasa ni, suami dia suka. Tapi tiba-tiba satu hari, dia keruk muka kepada tok suami dia, masai muka pada tok lelaki. Dalam kitab Muhimmah kata, walaulah ibadat kita banyak setara mana pun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, dalam ayat dalam kitab tu kata, akhir sekali, kalaulah kita mati dan tak ada nak taubat kepada Allah, maka tok laki kita kecil hati dengan muka keruk kita, dengan masa muka, maka Allah Ta'ala akan atas satu malaikat capok kita wanita yang keruk muka terhadap tok laki itu, akan masuk dalam neraka Allah wal-iyyazubillah. Ini betul biasa, betul main-main. Sebab tu kita klik minta maaf kepada tok suami kita. Bicara tentang agama kepada kita. Abang, maaflah abang. Sekiranya abang tak maaf kepada amal ni, maka amal tak ada mulia di sisi siapa. Tak ada mulia. Kemuliaan kita tak ada. Sebab tu kita kena ingat, tok laki kita ada sorang ya. Tak sorang tu. Jaga tok suami kita lebih baik. Sebab ulama bagi tahu syurga duduk bawah tapak kaki tok suami kita. Sekira tok lagi kita reda kita, maka Allah Ta'ala reda kepada kita. Kalau tok suami tak reda kita, maka Allah Ta'ala tak reda kepada kita. Akhir sekali capak Allah Ta'ala dalam neraka kita. Wal-iyyazubillah. Sebab itulah puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluarga sunnah kita ni, kita nak mari berbicara supaya kita ni dekat dan faham nak buat macam mana keluarga kita dapat kemuliaan, nak buat macam mana keluarga kita ni dapat kebahagiaan dunia dan bahagia di akhirat insya-Allah. Hak tu kita nak. Maka mana ayat cerita akhir sikit lagi apa dah? Nak ayat satu cerita sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia utama isteri lebih pada mak dia. Cerita ni. Allahu Akbar.
Yang utama isteri lebih pada mak dia. Akhir sekali cerita dia, kita nak rayak cerita ringkas dia. Akhir sekali Alqamah ni dia jatuh sakit. Zulqamah pada. Zulqamah dia jatuh sakit. Apabila jatuh sakit, maka sahabat-sahabat dia pakat likung kepada Zulqamah dia. Dak pakat likung, patut ajar mucak kepada Zulqamah. Siapa Zulqamah ni? Ulama bagi tahu Zulqamah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zulqamah adalah sahabat bersama dengan Nabi dan sahabat semaya belakang Nabi pun. Allahu akbar. Ada kita tengok orang yang dekat dengan Nabi, tapi dekat-dekat nak mati, Allah Taala susah mucak dia. Ada hasbah dia. Maka nak ayat sikit lagi. Maka akhir sekali berita ni ditahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zulqamah tadi tu tahu kepada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, Zulqamah satu sahabat dekat nak sakit nak mati tu, maka kami ajar mucak dia tak saya mucak." Maka Nabi dengar berita ini, gi cepat-cepat selalu dah. Nabi duduk dalam Madinah masa tu gi cepat. Maka Nabi pergi tengok Alqamah, maka Nabi tanya kepada sahabat-sahabat. Mula-mula Nabi ajar, kalau tak silap saya Nabi ajar mucak, maka Alqamah tak boleh nak mucak. Zulqamah tu tak boleh nak mucak. Sebab nak royak kata tu sahabat kita ni, Allahu akbar. Sikit lagi. Maka selalu tu Nabi royak kepada sahabat, tanya Zulqamah ni ada ketinggalan siapa di antara kedua ibu bapa dia, ayah ke pak dia. Salah satu daripada sahabat Zulqamah dia kata, "Ya, Zulqamah ada mak dia. Mak dia di ujung-ujung Madinah." Selalu itulah Nabi perintah kepada Sayyidina Umar, ayat tadi hok bekan tu Sayyidina Umar tu. Umar kada gi, kada orang tak dengar dia, tak apa selalu dah tu Sayyidina Umar. Bekannya dia. Maka Umar ni lah gi ujung-ujung Madinah tu. Maka ambil berita ni, gi tahu kepada mak dia. Maka royak kepada, "Wahai mak cik, Laning Zulqamah ni dia sakit demam, sakit nak mati." Maka mak cik gilah sebab Nabi suruh gi. Maka mak dia dengar kata Zulqamah ni sakit. Mak dia tak rasa apa-apa. Tak heran. Maka di situlah Sayyidina Umar dia kata kemungkinan mak dia sakit hati kepada anak dia. Ni nak ya, mak sakit hati kepada anak. Ingat molek weh. Tu sahabat ni kita, nu sahabat duduk dengan Nabi dah. Makan bersama dengan Nabi. Mayalah ke Nabi. Nak mati susah nak mucak. Allahu akbar. Pak kita wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala dapat kita mucak belakang insya-Allah dah. Akhir sekali, maka gi sekali yang dua, wahai menggoyaklah kepada mak dia. Goyak suruh mari, goyak kata Nabi suruh mari. Kalaulah mak dia tak suruh mari, mula-mula gi mak tak suruh mari. Tak segi. Gi sekali yang dua, goyak dia kata Nabi suruh mari. Kalaulah tak mari, Nabi suruh sahabat-sahabat kutip kayu api dah untuk nak bakar Alqamah sebelum dibakar oleh Allah Taala. Mak nak royak kata mak sakit hati dengan anak, keji dengan anak, tak maaf dengan anak, sakit, orang panggil perasaan tak ada arah nak royak muka anak tak reti dengar. Tapi apabila dengar kata Nabi nak bakar mak sakit hati tadi tu, dengar kata aku nak bakar sebelum Tuhan bakar, maka mak nak sakit hati gi selalu dah. Allahu akbar. Nak kata jiwa mak ni besar. Sebab kita ni hidup keluarga sunnah ni, nak buat keluarga sunnah. Sebab tu pakat mari ramai-ramai dengar. Sebab apa? Sebab anak bersama dengan mak lebih banyak pada pak. Kadang mak ada agama, wak kelik agama, maka anak wajib ada agama. Allahu akbar. Boleh faham insya-Allah. Maka akhir sekali mak dia mari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada makcik. Makcik kena maaflah kepada Zulqamah. Zulqamah tak boleh nak mucak makcik, maaf kepada dia. Maka makcik duduk dia lagi sakit hati, bukan tak say maaf, sakitnya hati anak buat kepada mak. Allahu akbar. Ada banyak kita akhir zaman. Nah, hak tu perkata perbuatan, bukan perbuatan lagi. Kita akhir zaman anak bunuh mak. Allahu akbar. Banyak lagi cerita yang nak royak kemungkinan rang yang ketiga insya-Allah dah. Mulai kita habis cerita ni dulu. Maka akhir sekali Nabi kata, "Hei makcik, maaflah mu kepada anak. Kalau Allah minta maaf, maka anakmu mati tak boleh nak mengucap Allahu akbar." Maka mak dia mak ni saya ke anak. Dia buat lagi gitu ya.
Anak minta wi pas satu. Ha mari maki pula mak pawi pula. Dah, biasa kita. Tapi nak royak Alqamah ni sahabat Nabi bersama dengan Nabi. Cerita ni kita boleh buat mikir. Insya-Allah dah. Akhir sekali Nabi kata mak maaf. Mak kena maaf kepada Alqamah. Nah, maka akhir sekali mak dia maaf kepada Alqamah, pada Zulqamah. Akhir sekali Zulqamah boleh mengucap la ilaha illallah, maka mati selalu dah. Allahu akbar. Dah, nak royak apa? Nak royak cerita ni ulama bagi tahu Zulqamah utama isteri lebih pada mak dia. Allah Taala. Dalam agama tak boleh. Sebab orang nikah baru-baru tu kena ingat. Kita sebagai isteri ingat molek. Tok suami kita ada mak dia. Kita kena tambah. Kita kena utama mak. Baru kita dipanggil isteri yang solihah. Hak dia royak isteri yang solihah. Hebat. Hebat lagi mana? Hebat lebih pada bidadari 70 kali kelebihan dia. Sebab tu kita pakai jadi solihah belakang. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Ni round yang kedua dah. InsyaAllah kita ada masa, kita akan jumpa lagi round yang ketiga. Round yang ketiga kita akan bedah lebih pada ni lagi. InsyaAllah mari dah. Panggil mari banyak lagi. Banyak kawan lek. Sebab kita pakai sama. Nah, sebab tajuk ni kena kecek tiap hari. Betul tajuk ni kecek tiap bulan dah. Tiap hari sebab kita keluarga sunnah. Macam mana nak bentuk keluarga kita supaya Tuhan redha. Kalau lah Tuhan redha, kita nak gapo? Moga Tuhan redha dah. Nah, Tuhan redha lebih hebat pada kita masuk syurga lagi. Kalau lah kita tu masuk syurga, tapi tak apa? Tuhan tak redha kita ada sekat-sekat walaupun duduk dalam syurga. Tapi kalau duduk dalam syurga, Tuhan kata, aku redha kepada kamu. Mu nak buat gapo buat, mu nak makan gapo makan. Masa tu baru kita puas hati. Allahu akbar. Nah, maka sekadar tu dulu insya-Allah kita sambung dengan bapa pula dia nak berbicara gapo dah nanti kita dengar insya-Allah. Boleh peher belakang dah boleh. Tinggi yang naik patuan tu. Masih pada Ustaz. Alhamdulillah kaum ibu yang dirahmati Allah. Ingat tak orang mula-mula ni bapa kecek gapo? Iaitu mula-mula kita kecek kita di dalam tajuknya pasangan ataupun pemilihan seorang perempuan ataupun seorang lelaki. Dan amalan-amalan masa kita mengandung. Tengok dalam orang mula-mula. Ya. Jadi hari ni tak saya kecek apa. Nak kecek hari ni beranak lah. Hari ni beranak lah. Hak pilih kita pilih laku dah. Maknanya suami kita hak kita pilih hari ni tu, ya hak tu dah. Begitu juga mama hak suami pun ya. Mana alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak kecek pula iaitu berkenaan dengan 7 sunnah menyambut kelahiran bayi di dalam Islam. Lalu ni kita misal kita semua ni depan kita ni ada anak lah. Alhamdulillah. Sebab kita nak buat keluarga sunnah ni iaitu suami, isteri, anak, patut cucu, cicit, gila. Dia hok bewa apa bagi beranak tu beranak ke. Ibu bapa kaum ibu yang dirahmati Allah. Bapa nak ayat kata kelahiran anak ni merupakan satu bahagian tersendiri bagi ibu bapa. Mana apabila kita beranak, anak kita ni satu paruh daripada fok kita. Ni. Namun sebaliknya kegembiraan mana kita rasa syukur boleh anak sebaliknya kegembiraan ia juga merupakan amanah yang harus dijaga dan dijalankan sesuai dengan kewajipan. Anak kita ni kita kena jaga. Bapa nak ayat kata amanah ni kita kata depan kita ni anak depan kita ni satu amanah yang Allah Subhanahu wa taala ada cerita di dalam surah Asy-Syura. Bagaimana di dalam awal khutbah yang bapa baca tadi. Di antara ayat Allah Taala kata lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah milik 7 petala langit dan bumi. Allah milik 7 petala langit dan bumi. Kalau tanya pia milik, Allah milik. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa
wa yahabu liman yasha'u zukur. Nah, dengan maknanya menjadi Allah Ta'ala akan balik yang ia hendak menghadiahkan bagi, menghebohkan bagi mereka yang ia hendak akan inasa. Inasa ni mana anak perempuan. Dan memberi Allah bagi orang yang dia hendak akan anak lelaki. Jadi bapa ayat kata kita ni ada anak ni anugerah daripada Allah. Hak Allah hendak nawi ni. Kadang-kadang kita nikah 10 tahun tak ada anak lagi. Allah, Tuhan tak oi lagi tu mah. Ni bapa tak royak lagi cerita Imran. Imran ni isteri dia 90 tahun tidak ada anak. Lalulah Imran kata dua orang tu bernazar. Dia katanya, ya Allah, mintalah ya Allah, wilah kami ni anak. Sekiranya kami dapat anak, kami ni nak menghadiahkan anak kami kepada Masjidil Aqsa. Bawa beranak tu bini dia nama Hannah. Boleh hari ni nama Naib sore hari ni nama Hannah. Suami dia nama Imran, keluarga Imran. Isteri dia umur 9 tahun, 90 tahun tak boleh anak lagi. Allahu Akbar. Tak boleh anak 90 tahun. Bernazar, ya Allah, kami nak anak ya Allah. Bagi Allah di atasku. Sekiranya aku boleh anak, aku nak hadiah kepada Baitul Muqaddis. Apa terjadi dalam peristiwa ni? Dah. Hak anak lelaki tak tubik lagi, tubik anak perempuan. Nama dia nya Maryam. Ni dalam kisah ni. InsyaAllah nanti bapa akan royak semula di dalam keluarga sunnah kita berkenaan dengan keluarga Imran. Nah, mana bapa nak royak kata anak lelaki, anak perempuan adalah heboh daripada Allah Ta'ala. Tengok lagi dalam ayat ni. Wa yuzawwijuhum zukrana wa inasa. Dan mengkahwinkan mereka itu lelaki wari dalam ayat dia kata wa inasa dan anak perempuan. Dengan maknanya Allah Ta'ala kahwin ni mereka ini lelaki dengan perempuan ni dalam Quran. Dalam Quran kalau nak kahwin kena kahwin jatuh dengan tino. Tu heboh tu boleh kita nikah hari ni. Allah heboh pada kita semua. Boleh kita menikah pasangan lelaki dan perempuan. Dan di dalam ayat ni juga nak royak kata kalau nak nikah kena jatuh dengan tino. Tak boleh nak nikah jatuh sama jatuh, tino sama tino. Tak boleh. Bagaimana di luar negeri dia minta izin. Muka dia pakai undang-undang demokrati. Dia di luar negeri dia minta izin dengan kerajaan kata nak nikah jatuh sama jatuh, tino sama tino. Berat benar lah. Mana tahu dah ke luar negeri. Patu negeri Sia pun duk minta baru ni. Nak nikah sama tino. Patu pula ada puluk baru ni tapi tak jadi di tani. Nak nikah tino sama tino. Nak buat di satu hotel orang Islam kita baba tak kena royak lah. Pasal kita duk live shot ni tak boleh royak. Satu hotel orang Islam. Nak nikah tino sama tino. Allah. Mak kata boleh anak tak kalau nikah tino sama tino. Nak boleh anak rena tino sama tino. Di dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala royak katanya nak nikah kena jatuh. Patu dan ni maknanya sekali dengan orang perempuan. Kalau nikah jatuh sama jatuh, tino sama tino, nak jadi lagu mana? Maka jadilah sebagaimana kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Kisah Nabi Allah Lut kita turut cerita sikit. Nabi Lut alaihi salam ni kaum dia tak suka. Jatuh tak suka pada orang tino. Orang tino tak suka pada orang jatuh. Gitu maknanya. Jatuh satu ketika Allah Ta'ala nak azabkan kampung dia. Allah Ta'ala hantar malaikat. Malaikat pula, malaikat nampak rupa lelaki. Awak kaum dia pakai, suka dah hari ni kan? No. Orang kahwin mari dah. Dua orang jangok-jangok. Moga malaikat Allah tuan ngajangok. Mari jumpa dengan Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Moga bawalah orang berimeh padamu. Tubik daripada kampung ni. Kerana Allah Ta'ala kan nak azabkan kampung ni. Lalulah Nabi Allah Lut alaihi salam ambil kaum dia tubik daripada kampung tu. Dan pada malam tu Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Jibril suruh sodok dengan sayap dia. Lakulah
bagaimana di dalam ayat Quran Allah Ta'ala royak kata malaikat Jibril itu sodok satu kapung tu naik di atas ini. Naik di atas. Ulama sejarah kata masa dia akak naik pesen ni, air, kukuk air tu malaikat di langit pun dengar. Maknanya akak tinggi sekali. Akak tinggi sekali. Lepas pada akak tinggi, kamar dia kukuk grup selalu dah. Allahu Akbar. Dan di situlah lo ni ada keseh. Berlaku di mana? Kalau tepat lo ni, iaitu di Ordon, nama tempat tu Bahrul Mayyit. Di laut Ordon ni, bapa mak kita biasa pergi jalan di situ. Orang jatuh di dalam laut apa? Bahrul Mayyit ni tak selai. Boleh baca surat khabar. Air dia pula lebih masing daripada air laut hok ustaz duk cerita tadi. Lagi pula ikan-ikan pun tak ada sekabut pun dalam laut. Itulah bapa nak royak kata laut Bahrul Mayyit, dengan mana laut mayat yang Allah Ta'ala azab kepada awak-awak kaum Nabi Allah Lut, kerana Nabi Allah Lut itu nak ataupun duk tengah duk buat benda-benda yang Allah Ta'ala murka. Batu hari ni kalau anak kita jadi pone, jangan duk jadi pone, jalan kepit tahi jangan. Jalan kepit tahi ngongek, dah nama anjing cik kau tak salah tu. Babo di Mesir, babo tengok orang-orang perempuan Mesir tak ada hak nak jadi jatuh. Babo tengok orang jatuh di Mesir tak ada hak nak jadi tino. Sebab apa? Kerana latihan orang-orang Mesir nak naik kereta oktobus dia, nak naik kereta bah dia, kena locak. Ni kalau nak pergi Mesir kena belajar locak kereta tok khatib Nabi boleh-boleh. Tok khatib Nabi, pi mau bawa kereta seluruh-seluruh aku nak locak. Sebab apa? Kerana babo royak kata nak pergi Mesir ni kena locak kereta. Ini nak royak cerita hak sengati. Babo duduk di dalam bandar Kahirah dua apa? 2 pula dah. 4 tahun babo nak cari orang lelaki hak pone pun tak ada. Nak cari orang tino supa dengan pak kita nak jadi jatuh pun tak ada. Inilah nak royak kata orang Mesir ni hebat. Hari ni kita nak buat orang jujur, jangan ada orang pone. Kerana Nabi royak kata al-mukhannisu la yadkhulu jannata. Nabi kata bermula orang pone tidak masuk syurga. Mari ada dak anak mah hok jalan ke tahaj mah. Uya unga boleh 10 rok sehari. Tengok dalam ayat ni lagi. Di dalam ayat ni pula Tuhan kata wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu alimun qadir, dan menjadi Allah Taala akan mereka yang ia kehendak akan manu. Dalam ayat menjadi akan mereka yang ia kehendak akan manu, innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Taala alim, bersifat dengan ilmu, lagi pula bersifat dengan perkuasa Allah. Jadi nak ayat kata di dalam kita boleh poin daripada ayat satu, Allah Ta'ala anugerah kepada kita satu anak lelaki, anak perempuan tu nikah lelaki perempuan, kamar dia kalau orang hak mana pun kita kena pergi kata itu adalah kanak kita piya anak ni malam ni baca doa insya-Allah Ta'ala. Beranaklah kita kata fak kita 7 perkara, dia berapa perkara tak tahulah hari ni. 7 perkara hak kita kena buat menyambut ke bayi yang baru lahir. Satu, kena tulis. Ada ustazah tolong tulis. Satu, hak di syariat daripada syaratnya meazankan bayi. Mula-mula kena be ni, be di mana? Iaitu dia katanya budak hak baru lahirnya be di telinga kanan lelaki perempuan secara sederhana laungan. Jangan duk be siapa budak tu pecah lingo. Be gogho. Lepas daripada Messi, lepas daripada payaban bersih ya pada kita, masa itulah kita azan. Mana ada azan ni fuak ni? Boleh tak azan ni? Boleh tak? Kalau tak boleh, supa dengan ustaz royak kita, royak pada kita tadi, tok suami kita lah kena azan. Anak perempuan, anak lelaki sunat azan pada telinga kanan dengan sederhana laungan. Jangan duk laung derah lajuk deh. Laung kokoh jadilah. Kemudian di antara manfaat azan tu lagu mana? Boleh syarat suruh azan tu di antaranya menanamkan benih keimanan di dalam hati bayi semenjak kecil lagi. Nak tani ke apa? Nak tani kelima tauhid. Kerana budak ni kalau kita diibarat supa dengan kain putih,
Kedua ibu bapa lah orang mula-mula bui kelima tauhid ke dalam hati anak-anak kita. Belum pada sapa pada bapa, belum pada sapa ketua imi, belum sapa kepada ustaz-ustaz tadika. Ibu bapa itulah orang yang membuikan kelima tauhid ke dalam dada anak-anak dia pada masa tu. Semua ingat, itu nombor satu. Ada tersebut di dalam hadis yang sahih. Dia kata kerana bahawasanya syaitan lari apabila mendengarkan azan. Ni tak ada podah dengar azan. Sebab tu kalau kita masuk dalam hotel rasa takut kerana setan ni apabila dia dengar suara azan ni, dia takut. Maka itulah hikmat boleh syaratnya sunat budak baru beranaknya, iaitu mengazankan. Seterusnya pergi kepada yang kedua. Yang kedua pula mentahnik. Dua, tahnik. Apa mana tahnik? Bahasa Melayu kita kata orang panggil buka mulut. Tahnik mana buka mulut lah. Kita panggil nak royak cerita tahnik sikit. Ada orang pondok dalai di Tok Jong. Orang tahnik tu nama seorang ustaz. Seorang ustaz ni dia ngajar nahung boleh. Ngajar nahung alfiyah ke apa boleh. Dia mentahnik budak tadi. Apabila dia mentahnik ke budak tadi, besar, budak ni reti nahung juga. Sebab tu nak royak kata masalah tahnik kena buat tahnik mana buka mulut. Bahasa kita kata buka mulut. Surat ke apa katik buka mulut. Adalah meletakkan taman yang telah konyoh. Konyoh ni mana kita tok guru lah banyak kedua dia. Duk konyoh dan digosok pada langit budak hak baru beranak tu. Sebagaimana tempat kita duk buat. Panggil babo ingat masa duk sini lebih kurang 5 orang, 10 orang dah kau. Duk dan anak-anak hak kita tahnik. Caranya ambil buah taman, kekoh. Ni kalau tak suruh babo tak apa. Suruh tok suami hak ustaz royak tadi. Kita nak tok suami lagi pada babo. Sebab apa? Babo pun tak luar juga. Tok suami kita tu mamuh buah taman, wi gapo wi lai sungguh. Patut ambil buah taman kita di gapo di langit dia tu. Allahu akbar. Boleh buat ramai-ramai ni. Kalau kita buat diri, boleh kita buat diri boleh. Lepas tu hak tok guru buat tanda. Ustazah hak hari mari ada ustazah. Satu baca qul huwallah, qul min falaq, qul bin nas, Fatihah, alif lam mim, hingga akhir. Lepas tu inna anzalna. Ni cara tahnik hak tok guru buat. Inna anzalna hingga akhir. Siuk di telinga kanan kiri. Sebab ada di dalam satu kata ulama, budak-budak bayi ni apabila kita baca inna anzalna, kita siuk di telinga ni, budak akan jauh daripada perzinaan. Buat ulama kita dah buat. Lepas pada tu gapo lagi dia buat? Baca doa a'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ini di dalam surah gapo apa ayat ni? Iaitu di dalam surah gapo ni Ustaz Hafiz ni a'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Kita siuk di budak tu. Dalam Quran lah, kita cari dalam Quran lah sini. Tu dia. Sudah baca tu, letak nama. Samaikallah. Nanti letak nama pun ada dalam kertas kerja kita ni. Maknanya situ letak nama. Sesudah letak nama pula di tempat kita ni, selawat pada Nabi. Mudah-mudahan budak tadi biasa dengar dah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka mulut solirah dengan wah tamat. Kalau tak ada wah tamat, kita ni muka kita kata Mekah jauh. Nampak je no? Tak ada wah tamat. Di dalam syariat dia katanya bolehlah kita ganti dengan menisai madu. Ambil nisai madu, celup nisai madu, tok di langit dia tu. Boleh ganti dengan menisai madu. Dan Baba Noroyak kata jujur ni tempat berisak nisai madu hak besar kali. Kita taruh wi anak-anak kita minum gatik. Nisai madu kelebihan banyak. Mana tu dalil? Alasannya daripada Musa al-Ash'ari. Ia berkata, anak lelaki aku baru sahaja lahir. Dia royak cerita dia kata anak jantan aku baru beranak. Lantas aku membawa kepada Rasulullah. Aku ambil anak jantan bagi pada Nabi. Sampainya di hadapan Nabi, baginda memberi nama Ibrahim. Itu letak nama Ibrahim. Ni nanti di tempat nama kita nanti pukul wisuda sikit. Letak nama boleh. Ibrahim Nabi letak nama.
lalu mentahnik ia dengan kerma ni. Dalam sunnah Nabi, Nabi ambil budak tadi hak anak bagi Musa al-Asy'ari, Nabi tahnik dengan buah kerma dan memohon keberkatan. Sepatut guru kita buat, ya Allah jadilah anak ni anak yang soleh ya Allah. Duk jalan ni, duk doa. Hak akhir itu doa, Nabi doa keberkatan. Dan setelah itu menyerahkan bayi itu kepada aku. Mana Rasulullah sudah buat tahnik, Rasulullah ambil anak Abu Musa al-Asy'ari serah kepada bapa dia. Dan Abu Musa al-Asy'ari ni di dalam sejarah mengatakan Rasulullah ni masa Rasulullah hijrah di Madinah, rumah Abu Musa al-Asy'ari inilah rumah yang pertama yang Nabi beradu. Yang pada masa tu Abu Musa al-Asy'ari susah. Tapi moga ni tetamu Rasulullah. Lalu dia layan Rasulullah dengan baik. Lepas pada dia layan Rasulullah dengan baik, Allah Ta'ala bagi keluasan bagi Abu Musa al-Asy'ari. Dan dia ni dalam sejarah kata Abu Musa al-Asy'ari orang hak paling tua sekali. Nah, orang tua hak mati lama dia lah yang tolong Islam ni banyak benar ni dia ni. Nama apa tadi? Abu Musa al-Asy'ari. Yang ketiga, kita pergi sampai 7 insya-Allah ni. Tanda. Fok kita we biasa dengar. Yang ketiga, menamakan bayi pada hari yang pertama ataupun hari yang 7 kena letak nama. Anak kita kena letak nama. Jangan nak tanya kata, pia ni. Oh ikut apa orang dulu deh. Orang dulu yogi apa? Yogi nak buh nama. Yo tak nama lagi. Yo panggil awe marista. Orang hak jaga sel dia tak ada juga ilmu bahasa Melayu tu. Ya pun letaklah di surat kebun dapur anak awe. Apa nak tanya? Awe ni deh bahasa kita kata awe ni orang jatuh bukan nama lagi kita panggil. Kalau bahasa Kedah cek mari. Mek gitu ya bukan nama lagi. Tapi orang hak masa tu moga orang sia tak reti Melayu, orang Melayu tak reti sia. Awe boh dalam surat beranak. Lepas tu baka-baka tak sah buh beh. Tak sah buh beh. Itulah bapa nak royak kata asal usulnya nak jadi nama awe tak sah buh beh. Ni nama penting ibu. Ibu kata tak penting ke nama? Oh penting. Mujurlah mek baba ni letak nama baba dengan nama Ismail. Dia kata nama Ismail anak serupa dengan nama baba. Ni hok ni Ustaz Nurul Islam. Nama comel ni. Nama comel. Nama comel mah. Hari yang pertama ataupun hari yang 7 sunat menamakan anak yang baru lahir dengan nama yang elok dan membawa makna baik. Kerana nama itu akan dipanggil pada hari akhirat. Nama yang baik ada di dalam hadis Nabi. Nabi SAW, Nabi kata di akhirat Allah Ta'ala bangkit orang hak nama molek-molek. Orang-orang hak bangkit mula-mula, orang hak nama Muhammad, Ahmad, orang hak nama Nabi. Orang hak nama Rasul-Rasul. Orang hak nama malaikat-malaikat. Boleh letak anak kita kenal weh malaikat ni. Malaikat apa? Malaikat Zabaniyah. Hak tu tunggu neraka. Kau dulu hak tu. Cari hak molek-molek lah. Jibril ke? Jibril. Ada orang Arab Mesir dah. Nama Jibril ramai. Tapi bapa tak biasa dengar. Orang Mesir ni letak anak dia dengan kata Malik Zabaniyah. Dia tak letak ni. Sebab hak ni kerja dia menunggu neraka. Hak ni. Nak royak cerita Hanamo sikit. Dia cerita banyak Hanamo. Ada satu hari mulah babalah kita ni lah yogi di Bakok. Yogi satu rumah ni. Rumah ni baiklah dengan tok guru. Lepas tu ada bayi hak baru beranak. Babalah tanya, "Cik arai kap?" Aduh, saya Bakok dah. Nama gapo ni? Dia royak kata anak dia nama Asyaiton anak dia. Babalah tanya pula. Sebab apa tu mu boleh letak tu bahasa sialah kita balik. Sebab apa meletak anakmu tu dengan kata asyaiton? Dia kata dia dengar qari duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia letak anak dia asyaiton. Rasa sedap muka orang baca sedap. Asyaiton. Dia letak anak dia asyaiton. Lalulah babalah kata, "Mu tahu ke tak asyaiton makna apa?" Dia kata, "Pomairu." Tak tahu bakok. Lalulah babalah kata, asyaiton iaitu kena pada man. Hatu. Dia kata kalau gitu babalah saling. Sebab itulah
Tuan-puan yang dirahmati Allah hari ni dan kepada semua penonton hari ni, nama adalah kesal sekali. Sebab kalau nama kita bahasa Sia, kalau kita mati sebelah atas ni, orang pakai atas mayat kita masuk dalam ketik. Sebab itulah bakar lek belakang, jangan tukar. Walaupun nama Sia, ada kita letak anak nama Somcat. Anak Somcat, Somkit, Somsak. Tapi lek belakang dia halih juga. Ayah dia nama apa? Nama Ismail kau dia halih dengan nama lain, nama Sia. Dia tengok bab macam acun, tengok piah pun tak ada. Tengok Sia kau. Pakai bawa lah kita masuk dalam ketik selalu dah. Batulah dalam dunia ni kesal benarlah dengan nama-nama. Golek orang-orang ngaji nak tukar nama. Ngaji kau bakar, anak supaya nama darah. Suwanan naik jamai dulu. Letak anak nama Suwanan. Naik jamai dulu. Dah letak nama naik. Kalau Malaysia pula letak nama-nama Mak Saleh, Jeffrey, letak dengan nama Jeff. Semua ni baba nak royak kata di akhirat, awak adalah bangkit di akhirat. Orang hak paling akhir sekali kalau bangkit di hari akhirat. Batulah nama ni berkesan benar. Letaklah nama-nama yang elok. Di antara nama yang elok, nama nabi-nabi, tanda hak baba royak. Yang kedua nama malaikat-malaikat. Dan yang tiga nama orang-orang yang soleh. Di antara naik hak baba royak di dalam surah Imran tadi, nama Hannat. Allah baba kena ni hak ni so. Hannat isteri dia Allah. Abai dia nama Imran. Dan abai bagi Imran nama dia Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Allah Zakaria. Jadi baba nak kata Imran dengan Zakaria ni dua beradik ya, dua orang ni. Allahu akbar. Dan nama dia mari hari pertama ataupun hari 7 golek. Nama ni kalau di tempat kita tok guru capur sekali dengan buka mulut, kemudian pula letak ke nama. Habis nama cukup situ dulu. Yang keempat pula. Yang keempat pula mencukurkan kepala. Budak tu kena cukur kepala. Dia kata mencukurkan kepala sebagai tanda permulaan kehidupan dia anak kecil sebagai manusia dan hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai hamba Allah, permulaan hidup dia, permulaan dia lahir ke dunia, kena buai dulu rambut. Orang tino, anak tino, bayi tino, sunat juga buai rambut dulu, cukur rambut. Siti Tok Jong, anak-anak tino dia, semua cucu suruh bersihkan rambut dulu. Tak apa nanti besar rambut janggut. Kita pergi Mekah sunat tahlul. Tahlul tu mana? Kalau orang tino guting, kalau orang jatuh cukur. Sebab apa? Kerana kita nak kelik daripada Mekah, kita nak kehidupan yang baru, orang yang soleh insya-Allah. Kehidupan yang baru budak. Kena cukup kepala mah. Tak usah saya lah nanti rambut hak lain. Sebab rambut hak lain lebih comel pada rambut hak dalam perut ibu lagi. Lagi pula di segi kesihatan baba ambil juga. Di segi kesihatan dia dapat membersihkan saki baki kekotoran kepada kepala bayi semasa dalam rahim. Rambut yang dicukur kemudian akan ditimbangkan dan disedekahkan dengan wang emas. Jadi gini mah. Kita cukur rambut solirah siap dah. Sebab cukur rambut tadi nak bersih segala saki baki hok cemar-cemar di dalam masa dia duduk ngandung tu. Walaupun kita kata anamai, bomo, ya bersih dah bersih cara yo lah, ya sapu-sapu bukan kena bomo. Sapu-sapu wi kita, baruk wi. Pak kita ni kelik dumuh ni, wi kata gu tinggi 3 tu. Mu kata dia nak cukur rambut. Kalau cukur rambut ambil harga mahal sikit. Ni, sekadar 3 orang rambut, ma wak diri pas pada tu pergi cari mata jilik itu cukur jadi comel budak tu. Lagi pula sudah cukur dah ambil rambut dulu. Jangan gaduh wagi lain. Ambil rambut gi timel di dalam kilo. Di tempat kita tak ada lagi pesen ni. Baba tak buat lagi. Insya-Allah tahun ni kita nak buat kalau boleh anak pula. Ambil rambut tu gi timel. Timel mana? Jangan duk timel kilo pacuding hok tu berat lajak hok tu. Timel kilo tak rambut tu. Tak boleh pergi kilo sekerat. Tak boleh hak tu. Kena ambil rambut budak tu pergi timel di kilo apa? Kilo mah. Ni kilo jual mah. Kita tok dalam kilo tu ambil berapa? Kita katalah rambut anak kita 15. Misal kata 15 dia budak 15. 15 ke apa? 15 cara bilangnya hak kilo mah tu lah. Gi suruh apa topek. Timel mah sebanyak rambut anak kita, ambil mah tu lah pergi sedekah kepada fakir miskin. Baba nak orang jujur, buat mula-mula hak baba ngajar hari ni. Insya-Allah. Buat hak ni, jari sunnah ni, jari mana di tempat kita orang nak buat.
Gitu. Khususnya kita pergi kepada yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Yang kelima pula akikah. Sunat kita akikah. Akikah ni, akikah adalah ibadat menyembelih haiwan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bayi yang baru lahir. Tu, tanda kata kita terima kasih kepada Allah di atas bayi hak baru beranak tu. Terima kasih, syukran, terima kasih. Terima kasih dengan kita sembelih kambing. Hukum di dalam buat akikah, dia katanya termasuk di dalam sunat muakkad bagi orang yang mampu, bagi orang yang ada. Buat bayi mereka dengan menyembelih dengan 2 ekor kambing bagi bayi lelaki dan 1 ekor kambing bagi bayi perempuan. Tu hak dalam syariat. Anak jatuh 2 ekor kambing jatuh. Kemudian 2 kambing jatuh pula kena ada tanduk belakang. Jangan ambil kambing hak tak ada tanduk, cari kambing. Lagi pula kambing pula kena kambing hak putih hak jangok. 2 ekor anak jatuh. Sebab apa anak jatuh ni boleh kata 2 ekor kambing, anak tina 1 ekor kambing? Kerana orang Arab kalau boleh anak jatuh ni dia berasa gembira sungguh-sungguh masa Nabi. Kalau boleh anak tina ni dia malu masa Nabi ni. Tak serupa masa kita kalau boleh anak tina lah jadi sebab harga mahal. Ni masa fokma. Kalau masa dalam awal-awal Islam, orang yang boleh anak jatuh boleh pergi perang. Anak jatuh boleh berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tengok anak jatuh ni mana golongan orang pakat suka dia, lalulah sembelih kambing. Tanda syukur kepadamu boleh anak jatuh 2 ekor kambing, ada tanduk kambing jangok. Kena pergi cari pula. Jangan kambing tu hak tipu punggung, tak sedap tu. Kena kambing hak gemuk, bulu pula minyak molek. Tu kambing hak tu untuk menjadi sembelih. Sebeda Nabi pula. Nabi wari pula untuk kita nak kecek ni ada alasan. Nabi kata, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing kerana kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk lelaki 2 ekor kambing yang sama dan anak perempuan 1 kambing. Tu hak Nabi royak. Anak jatuh 2 ekor kambing, anak tina 1 ekor kambing. Sebab itulah hari ni kita orang tina pun jangan duk rasa susah lah. Hak ni perintah daripada Nabi. Kemudian pula masalah akikah pula. Kalau misalnya kalau kita akikah kita tak mampu nak agak kambing ni lah ni apa? Hak bapa duk biasa belinya kalau hak siapa umur tu 5,500. Kita tahu tak ada duit weh, kita lah ni pula duit susah misal. Dia katanya sunat juga kita melakukan, boleh melakukan sebelum budak tadi balik, boleh. Selagi mana kita tahu budak tak sampai 15 tahun, kita carilah masa kita. Tak ke orang kita ni susah semua. Ya kena ada hari kita kaya. Hari kita kaya tu lah kita ambil duit tu pergi cari kambing boleh 2 ekor. Lepas tu hak nak molek lagi nya ajak orang hak ceramah makan sekali hari ni. Hak tu hak lebih sedap lagi, duk ceramah hak kambing piye panggil orang lain tak molek mana tu. Panggil bapa orang tinggi. Nak terang kambing buat kita ni. Lepas tu yang kena pula bersunat. Yang kena tanah hak bapa we hari ni iaitu sunat bersunat. Bersunat ni gapo bersunat? Sunat ni bahasa kita kata masuk jawi. Masuk jawi khitan lah. Terdapat banyak kelebihan bersunat di segi kesihatan. Hanya bapa ambil dari segi kesihatan anak lelaki maupun perempuan. Di antara dapat mencegahkan penyakit hak berjakit. Dengan sebab kita potong zakat kulit bukan potong zakat, kulit lah. Potong zakat dari budak anak kita hak kita kata masuk jawi tu dia tubik darah tu darah penyakit. Begitu juga anak-anak perempuan. Kita potong sikit di daging hak tumbuh tinggi sikit di parak dia, potong sikit supaya dia tubik daripada penyakit-penyakit. Kemudian ada pula beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pandangan ulama tentang usia yang sesuai untuk berkhitan kepada kanak-kanak lelaki. Nak tahu kata umur berapa boleh kita bersunat anak-anak jatuh dulu. Anak jatuh. Sebagian ulama mengatakan meningkat umur balik. Dekat-dekat nak sampai balik masuklah jawi. Orang dulu 20 tahun baru masuk jawi tu gak lari kau tu muda. Allah bapa tak itu rasa. Hak tu rasa hak dulu benar tu.
20 tahun pas tak lari tok mudeng pula dah. Dulu ya kerak mentah-mentah gitu, tak ada berubat kebas siabuk. Tak lagi 20 tahun baru. Lepas tu kau lari kau tok mudeng. Takut pisah tok mudeng tu. Jadi inilah asal usulnya dia berkhitan. Kemudian masalah berkhitan ni adalah sunnah Nabi Allah dulu-dulu. Nabi Allah dulu-dulu berkhitan mah. Nabi dulu, Nabi Ibrahim, Nabi katalah Nabi mana. Dia sunnah khitan ni adalah Nabi dulu. Baba ingat masa baba duk ngaji di Mesir. Ada perkataan Syuzan Al-Mubarak. Kenapa Syuzan? Banyak dalam ceramah kita waktu baik sama Datuk ni. Syuzan Al-Mubarak ni isteri bagi Husni Mubarak, rais hak di Mesir pada masa baba tu. Syuzan Mubarak dia kecek di dalam TV. Dia kata la khitan lil inas. Dia kecek bahasa Arab. La khitan lil inas. Gapo bahasa kita? La khitan lil inas maknanya tidak kena masuk jawi bagi orang Tino bahasa kita. Jadi perkataan Syuzan Al-Mubarak ni dia ambil daripada mana? Ambil daripada orang Yahudi. Kerana orang Yahudi dia nampak dah kalau nawi orang Tino buat maksiat banyak dengan Allah, jangan masuk jawi orang Tino. Sebab nafsu orang Tino 99. Mari hang ni royak hak dalam kitab mari. Nama aku mana babo? Royak dalam kitab dulu. Nafsu orang Tino kuat. Maka untuk kita nawi slow sikit iaitu dengan cara khitan. Kalaulah kita kata orang Mesir, rakyat Mesir ni kalau pakai dengan perkataan bining presiden tadi, nescaya rakyat-rakyat dia suka buat maksiat dengan Allah Taala. Batulah hari ni dia kita nak bentuk keluarga sunnah ni, anak lelaki dia sunat berkhitan, anak perempuan pun sunat berkhitan juga. Ada lagi pendapat ulama mengatakan, setengah ulama kata seawal kelahiran. Mana beranak boleh 7 hari ke, boleh masuk jawi selalu dah. Anak jatuh masuk jawi lalu dah. Sebagaimana hadis daripada Sayyidatana Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitankan Hasan dan Husain pada hari yang 7 kelahiran mereka berdua. Riwayat daripada Bukhari. Ini sebagai hujah bagi kita hari ni. Kalau masuk jawi boleh budak-budak umur 7 hari. Sebagaimana Nabi buat khitan cucunda dia. Hasan Husain anak bagi Fatimah. Fatimah pula anak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah anak hak Nabi paling kasih sekali. Tak ada dah orang lain. Anak dia ramai-ramai 7 orang. Fatimah itulah orang panggil buah hati Nabi. Nabi pergi rumah Fatimah, Fatimah bangun diri sambut Nabi. Begitu juga Fatimah mari rumah Rasulullah, Rasulullah bangun berdiri sambut anak tino dia. Supaya raja jugalah anak dia. Allah suka ni dalam kisah ni. Kemudian nak royak kata Nabi ni khitan kepada Hasan Husain iaitu pada hari yang 7 daripada kelahiran. Ni, kalau kita mari pak kita ni budak umur 7 hari besar halu. Mau itu. Rolik tak buat lagi 7 kecil lah je. Tapi arak habis lagi sikit lah. Tapi orang Arab ni yang besar. Yang besar tak apalah. Mana walaupun 7 hari pun dia besar boleh. Dan bagi anak perempuan pula hak bapa nota mari iaitu seawal-awal iaitu selesai daripada tempoh berpatang. Mana lepas pada ibu turun gerai, kita kata pak kita lah, lepas pada 90 hari ke anak tino wagi motok bidai, tok bidai dia buai daging sikit, maka itulah orang panggil berkhitan bagi anak perempuan. Seterusnya masa tidak ada, dan kita nak royak hak 7 pula, hak akhir sekali iaitu sujud syukur. Sujud syukur, nak tanya kata fak kita biasa buat tak? Boleh anak kena sujud syukur. Cara sujud syukur dengan apa nak royak ni, Allahu Akbar, sujud selalu dah. Lepas tu di dalam kita sujud sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Habis sujud, sudah sujud akhir assalamualaikum, assalamualaikum.
Ini cara sujud syukur. Nak tanya kata fak kita biasa buat tak? Boleh anak Nabi SAW apabila Nabi boleh bagi-bagi hak mengembirakan hati Nabi, Nabi sujud syukur. Begitu jugalah bapa nak royak kata fak-fak kita kalau boleh bagi-bagi hak kita suka nikmat ataupun kita lepas daripada segala merbahaya, kita kena sujud syukur. Inilah amalan hak kita kena buat sunnah 7 perkara hari ni hak kita kena buat lepas daripada melahirkan anak. Insya-Allah taala semoga keluarga kita dapat jadi keluarga sunnah, keluarga yang diturut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kali yang lain, round yang ketiga pula, insya-Allah bulan depan pula lepas Maulud lah. Bulan depan pula bapa akan cara mendidikkan anak, cara nak hayun no anak, kena bubuh kelimah dah ustaz. Kena bubuh an-nasyid. Dan lagu-lagu hak pesing bentuk Islam, qasidah we masuk di dalam anak kita masa kecil lagi, insya-Allah. Ni kali yang ketiga. Patut ustaz pula bahas pula hari yang round yang 3, insya-Allah. Pada hari ni kaum ibu, kaum bapa dan kaum ibu sedang pendengar semua, hari ni 7 amalan yang kita kena buat. Bapa ulangi secara cepat-cepat. 1, kena mengazankan. Yang kedua, tahnik. Yang 3, menamakan bayi. Yang keempat, mencukurkan rambut. Yang kelima, akikah. Yang keenam, bersunat. Lepas tu yang 7, sujud syukur. InsyaAllah 7 perkara. Apabila anda semua ada anak baru beranak, buatlah 7 perkara. InsyaAllah. Azan kalau kita tak pandai, boleh kita cari tutup pakir ke tutup guru ada dalam hospital. Tolonglah azan kepada anak kita hak baru beranak tu. Dan ataupun kita buat klik daripada hospital, tak azan lagi. Wagi pun nak baba pun tak apa. Baba nak tolong azan. Itu kalau suami tak pandai. Kalau suami pandai, suami kita azan lah. InsyaAllah. Itulah sikit sebanyak kupasan daripada keluarga sunnah hari ini. Semoga puan yang dirahmati Allah boleh dapat manfaat. Dan akhirnya, baba nak madah. Iaitu kita nak buat Maulidur Rasul di pondok hari Senin. Senin hok nak siapa ni? Minta semua hok dengar ni boleh kita pergi buat Maulidur Rasul lepas daripada Zuhur. Kita panggil isteri ustaz katik untuk pimpin majlis Maulidur Rasul dan kita selawat fok-fok perempuan kita. Sudah kita selawat fok perempuan kita, ada jamuan makanan berat, nasi lah makanan berat, bukan batu makanan berat, nasi lah kita cedek. Tolong madah. Sebenarnya untuk pakai kita pergi madah dah, tangga ke tangga dah. Dan malam tu lepas ngorek kita ada panggil kaum bapak pula lepas ngorek dengan Isya. Lepas tu kita ada baca zangi daripada Yaman. Akan mari baca zangi di pondok. InsyaAllah ta'ala lakok zaman lakok bukan orang Yaman mari, anak murid hak ngaji di Yaman, insya-Allah. Dan anak murid hak mari daripada Yaman ni akan baca qasidah pula di pondok Babazu tepat 29. Kita akan buat maulud di pondok Babazu tu lebih besar pada pondok lagi hak nu sampai 5,000 orang. Di pondok kita ni sekadar mocik-mocik hak dalam kampung patu sain-sain babo dalam sekitar 1,000 orang lah pondok ni. Insya-Allah semoga kaum ibu kita ni boleh kita bersama buat Maulidur Rasul kali yang kedua di pondok, insya-Allah. Lepas tu di samping kita buat maulud pula ada kita pungutan khairat untuk kita menyudahkan asrama Lek Awak Tino. Hak tu kita bawa ratiklah duit, boleh tak banyak tak apa dah, boleh 200-300 sore tak apa dah. Bubuh di dalam batin tu. Insya-Allah itu hari tu. Lepas tu hari ni pula tak lupa kita nak balik ni. Kita ada air sunnah lagi di kereta ustaz tu, kita wari dalam sekitar 300 botol hari ni, insya-Allah. Mintalah mak kita ambil sebotol, 2 botol, 3 botol sore untuk balik bui minum kepada anak-anak kita hak bertagih ni tak kena ayat lah, bertagih dadah ataupun suami semaya hak malas semaya hak degil lawan kita. Cara amalkan air sunnah ni, 1, baca Fatihah 7 kali. Sikit lagi. Lepas tu yang kedua, selawat boleh 3 kali. Kita boleh nak bacuh dalam bekas besar ataupun nak bubuh dalam telaga. Kita sudah jaya dah 3,000 botol air dah. Hari ni waris sini pula, baru ni kita ambil dah. Hari ni pun kita ambil untuk jadi penawar kita. Dan kita ni minta we jaga kita ni, we jadi ramai gini semua, insya-Allah. Babo-babo lain hak mari
we suka. Oh tak apa, orang jujur. Nah, jangan we Allah tempat hok babo gi di lain-lain. Babo gi di tempat lain 200 300 orang perempuan. Dah, patu pula hari Sabtu ni kita pergi di Todeng. Todeng kita nak hipung kawan ibunya 1000 orang. Hak ni 3 orang penceramah. Dah 1000 orang di Todeng. InsyaAllah kalau kita tak lagi, kita tengoklah di dalam live shot hak kita pin di dalam Facebook, iaitu kita buatnya dengan bahasa Rumi keluarga sunnah. Apabila kita pin dengan bahasa Rumi keluarga sunnah, akan tubiklah tayar-tayar hak kita akan kecek di Pondok Todeng. Kecek di Pondok Todeng, round yang pertama hak kita kecek sini dah. Kita royak kita dengar dah ni insya-Allah. Lepas tu seorang ulama di Tani pula bersama dengan kita pula, iaitu di Tokdeng. Nama dia Baba Abdul Rashid daripada Melan. Dia akan bersama dengan kita pada hari Sabtu petang, dah iaitu pukul 2 seponga kita sinilah. Insya-Allah. Semoga Baba hok bagi bahan hari ni boleh ibu-ibu kita boleh buat amal insya-Allah taala. Lepas tu hok tak jadi laginya 2 perkara lagi hak kita minta. Satu, anak yatim ni, pia yang ada anak yatim hari ni boleh berhubung dengan bapa, dengan ustaz. Anak yatim ngaji free di pondok kita, begitu juga di sekolah Hafiz Ustaz pun kita nak tahun ni untuk 6 rongnya 5 orang. Ustaz 5, bapa 5, ngaji duk pondok supaya orang ramai. Pondok free belakang, makanan free. Cuma pakai dengan surat hak kedemo kena beli tu ya. Adapun pondok ustaz ni free semua, hak kena belinya Quran Esa tu ya. Dan insya-Allah itulah hak keluarga sunnah kita berjaya. Dan insya-Allah keluarga sunnah kita akan buat office pula. Buat office ni tempat pejabat, iaitu di pondok. Buat pejabat. Sekali lagi ada hubungi gapo, boleh kita pergi jumpa di pejabat di dalam pondok dah insya-Allah taala. Maka hari ni bapa wasa tengok kepada masa sudah cukuplah. Sejam setengah saja kita bagi, sebab kalau lama pun tuan-tuan, puan-puan hari ni penat. Kita penat dengan kerja dah. Hak nyenguk pada dah insya-Allah taala. Nyenguk tu bukan nyenguk ngatuk dak, nyenguk peher bapa royak. Tok ko deh. Wadalah, tak telah dulu. Sekadar telah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua belum daripada bapa doa hadap kiblat, lepas tu duduk dengan tahiyat, supaya dengan tahiyat awal duduk kita memohon dengan Allah Taala pasal majlis kita ni, kita nak keberakatan daripada Allah, tak serupa dengan majlis lain nak balik hadap muka kiblat, pejamkan mata, lepas tu nanti kata amin saja insya-Allah taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatikalah ya Allah majlis perhimpunan kami pada hari ini ya Allah. Bagikanlah ya Allah kepada kami nikmat iman dan Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebelum kami menghembuskan nafas yang terakhir bagi kami ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebelum mayat kami dimandikan ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebelum mayat kami dimandikan ya Allah, sebelum mayat kami dikafankan ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sebelum mayat kami disemayamkan ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah semasa kami di dalam lubang kubur ya Allah. Ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada seksa kubur ya Allah, daripada syuja'ul aqra yang menggigitkan kami ya Allah, daripada lipang kala yang ada dalam kubur ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Kami selamatkanlah kami dalam lubang kubur ya Allah. Jadikanlah ibadat malam sebagai lampu kami di dalam lubang kubur ya Allah. Jadikanlah solat tahajud kami ya Allah sebagai lampu kami di dalam kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami merayu kepadamu ya Allah. Selamatkanlah ya Allah semasa kami bangkit daripada kubur ya Allah. Selamatkanlah kami semasa kami di padang mahsyar ya Allah, yang mana matahari sejengkal dengan kepala kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, naunkanlah kami semua ya Allah, ibu-ibu yang masuk di dalam khusus hari ini ya Allah, dan ibu-ibu sedang pendengar yang ada di rumah semua ya Allah. Selamatkanlah ya Allah daripada haru-hara pada mahsyar ya Allah. Naunkanlah kami di bawah naungan arasmu ya Allah. Ringankanlah ya Allah hisapan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beratkanlah amalan kami sebelah kanan ya Allah.
Dapatkanlah ya Allah kami dapat suratan amal dengan tangan kanan kami ya Allah. Selamatkanlah ya Allah semasa kami meniti di atas siratal mustaqim ya Allah. Dapatkanlah ya Allah kami minum di dalam air Kausar-Mu ya Allah. Kami merayu padamu ya Allah. Kami merayu padamu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, bersama dengan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, maafkanlah ya Allah sekiranya kami berdosa, kami bersalah dengan suami kami ya Allah, kamu ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah sekiranya kami tersilap di dalam didikan anak kami ya Allah. Kami banyak taksir denganmu ya Allah. Sekiranya kamu tak ampun kami, nerakalah kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah anak-anak cucu kami, zuriat kami, zuriat yang soleh dan salihah ya Allah, yang mampu membawa masyarakat lagi akan datang ya Allah. Jadikanlah kampung halaman kami, khususnya kampung jujur ya Allah, kampung-kampung orang-orang baik ya Allah. Jadikanlah kampung-kampung muslimin muslimat, kampung-kampung orang-orang yang baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Syria. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa zaman. Rabbana hab lana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allah qabul ya Allah.